Salam sejahtera dan salam damai Yesus kepada anda semua. Kita akan mulakan sesi malam ini dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas semua kurniaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Semasa kami berkumpul bersama pada malam ini untuk menyertai sesi mengenai amalan Prapaskah dan sambil merenungkan mesej Prapaskah daripada Bapa Suci Fransiskus untuk tahun 2022, bantulah kami untuk mengenali makna Prapaskah yang sebenar. Bimbinglah kami untuk mengikuti jalan salib Yesus dengan melakukan doa, kerja amal, dan pengorbanan mengikut keupayaan kami. Putuskanlah Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi utusan cinta, kedamaian, dan kegembiraan-Mu di dunia ini. Kami membuat doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ingin berkongsi dengan anda satu kisah benar. Seorang budak kecil memerhatikan seorang lelaki tua sedang duduk di sebuah taman. Lelaki tua itu sedang menangis. Budak itu meninggalkan ibunya dan berjalan ke arah lelaki itu. Si ibu memerhatikan anaknya itu naik di atas bangku dan melihat wajah lelaki itu dengan mesra. Lelaki itu tersentuh dengan gerak-geri belas kasihan yang ditunjukkan oleh budak tersebut. Dia mula menangis lebih kuat lagi. Budak itu juga mula menangis. Selepas beberapa minit, lelaki itu memeluk budak itu dan mengantarnya kembali ke sisi ibunya. Apabila budak lelaki itu kembali, ibunya bertanya kepada anak, "Mengapa engkau perlu berjumpa lelaki itu?" Budak lelaki itu menjawab, "Dia kelihatan seperti dia memerlukan pertolongan untuk menangis. Saya ingin membantunya berbuat demikian." Daripada cerita ini, bolehkah saya kaitkan diri saya sebagai budak lelaki itu yang menunjukkan belas kasihan kepada orang tua ini, manakala perbuatan baik ini disokong oleh ibu tersebut? Jadi siapakah orang tua ini? Siapakah budak lelaki ini? Dan siapakah ibu ini? Ibu itu adalah gereja yang menyeru kita melalui ajarannya untuk berbuat amalan baik. Budak lelaki itu adalah umat Kristian seperti kamu dan saya yang dipanggil untuk menjadi saksi kepada Yesus di dunia ini. Dan orang tua itu adalah saudara dan saudari Yesus. Dalam kitab suci, Yesus ada berkata, "Barang siapa melakukan kebaikan kepada salah seorang daripada saudaraku, kamu melakukannya kepada saya." Bolehkah saya mengenal Yesus dalam jiran-jiran saya? Yesus juga berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti kanak-kanak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga." Pada minggu lalu, saya ada bercakap mengenai 3 rukun dalam musim Prapaskah. Apakah 3 rukun tersebut? Ada sesiapa masih ingat lagi? Ya, 3 rukun tersebut adalah berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Dalam sesi pada hari ini, kita akan memahami lebih lanjut bagaimanakah kita boleh membawa Yesus dan ajarannya yang menyuruh untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ada beberapa amalan yang boleh kita lakukan dalam menyebarkan belas kasihan dan cinta kepada orang lain. Dan pada masa yang sama, kita juga dapat merasai kasih sayang Tuhan apabila kita memberikan perhatian terhadap kebajikan dan keperluan jiran-jiran kita.
Jadi apakah yang perlu saya lakukan? Di sini saya memberi beberapa pandangan yang boleh diambil kira sebagai satu amalan apabila kita mengambil bahagian dalam musim Prapaskah. Amalan pertama adalah beri makanan kepada orang yang lapar, terutamanya pada masa pandemik ini. Pernahkah kita terfikir bahawa ada orang yang tidur setiap malam dalam keadaan lapar? Kalaupun kita tidak mampu untuk menyuap setiap manusia di dunia ini, maka kita boleh mendoakan agar Tuhan akan menghantar orang-orang tertentu untuk memberikan bantuan. Yang kedua, apabila melihat seseorang yang kehausan di tepi jalan atau di mana tempat pun, anda boleh memberi mereka minuman. Selain daripada memberi minuman botol, kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersuara agar bekalan air yang disediakan oleh kerajaan adalah bersih dan selamat diminum. Ini kerana kita ada mendengar kes-kes ceret-beret dan penyakit lain yang berkaitan dengan air kotor. Yang ketiga, beri tempat perlindungan kepada yang tiada rumah. Kita mungkin melihat orang yang tinggal di bawah jambatan ataupun di stesen-stesen bas. Anda boleh menolong dengan melawat dan membantu mereka memperbaiki keadaan mereka. Banyak shelter homes memerlukan selimut, pakaian dan barangan lain. Yang keempat, bersedekah dengan menderma wang kepada organisasi yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan kepada orang miskin dan kepada orang yang lebih memerlukan bantuan. Ingatlah juga dalam masa pandemik ini, ada sesetengah gereja sedang bergelut dari segi kewangan. Kita perlu prihatin kepada orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak ada sumber wang yang cukup untuk menyarai kehidupan keluarga mereka. Yang kelima, melawat orang-orang sakit dan orang-orang tua. Ini bukan hanya sakit fizikal, tetapi ada juga orang yang hidup secara berseorangan atau hidup terasing. Kehadiran kamu boleh memberi mesej kepada mereka bahawa ada orang masih mahu menjadi kawan mereka dan bersedia untuk mendengar. Tetapi lebih daripada itu, kita berpeluang untuk belajar hidup dalam belas kasihan apabila kita melawat orang-orang sakit dan orang-orang tua. Yang keenam, melawat para banduan. Ini khususnya mereka yang terlibat dalam ministry penjara atau prison ministry, di mana mereka boleh berkongsi firman Tuhan dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Bagi mereka yang tidak terlibat dalam prison ministry atau ministry penjara, kita boleh berdoa untuk para banduan kita. Jika anda mengenali ahli keluarga seseorang yang dipenjarakan, hubungi mereka dengan panggilan telefon atau lawati mereka. Selain banduan, kita juga perlu ingat ada orang yang hidup dalam penjara ketagihan dan ada yang hidup dalam kemurungan atau depression. Kita perlu mencari jalan untuk membantu mereka. Yang ketujuh, kuburkan yang mati. Kita mesti berdoa untuk si mati dan memberikan sokongan moral kepada ahli keluarga yang berkabung, kepada ahli keluarga yang terlibat. Selepas pengebumian, tindakan susulan melalui panggilan telefon atau melawat keluarga yang terbabit boleh membawa kesan yang positif bahawa kita mengambil berat, dan ini boleh sedikit sebanyak dapat mengurangkan kesedihan hati mereka. Yang ke-8, memberi kaunseling kepada orang yang dalam keraguan, terutama yang mereka berasa cemas atau bimbang semasa wabak COVID ini. Kita boleh menawarkan nasihat yang memberi harapan bahawa Yesus merupakan jalan, kebenaran dan kehidupan.
Yang kesembilan, membimbing orang yang jahil. Orang itu jahil mungkin kerana malas, berfikiran sempit, sombong atau menerima maklumat yang salah. Kita boleh membimbing mereka dengan menggunakan ilmu yang kita perolehi dengan menghadiri kelas formasi seperti yang kita adakan pada malam ini, dan juga berkongsi pengetahuan yang diperolehi daripada sumber-sumber seperti Alkitab dan Katekis Gereja Katolik. Yang ke-10, menegur orang yang berdosa tanpa mengadili mereka, agar mereka dapat mencari jalan yang baik dan membetulkan kesilapan mereka. Apabila anda membetulkan seseorang, jangan sombong. Beri sokongan supaya mereka dapat maju ke hadapan dan tidak putus asa dalam menghadapi kelemahan diri yang berdosa. Yang ke-11, menenangkan orang yang berduka. Jangan marah tentang kesalahan yang dilakukan terhadap anda, tetapi letakkanlah harapan anda kepada Tuhan supaya anda dapat menanggung orang yang suka mencari kesalahan dengan sifat kesabaran dan belas kasihan anda. Kecewa dengan seseorang, jauhilah situasi itu, tarik nafas dalam-dalam, berdoa kepada Bapa kami dan memohon kesabaran kepada Tuhan. Yang ke-12, memaafkan kecederaan yang ditimpa. Perlu ingat, pengampunan itu bukan satu yang kita boleh melakukan mengikut perasaan atau emosi kita. Sebenarnya pengampunan adalah kerja Tuhan dalam diri kita, di mana Dia bertindak membebaskan kita daripada toksin kepahitan dan kesedihan yang sering timbul akibat kecederaan yang menimpa diri kita. Yang ke-13, menanggung kesalahan dengan bersabar. Jangan marah terhadap kesalahan yang dilakukan terhadap anda, tetapi bersabar dan mengambil jalan belas kasihan. Berikanlah telinga kita untuk mendengar segala keluhan mereka. Yang ke-14, berdoa untuk orang yang hidup dan yang mati. Doa merupakan satu cara yang paling berkuasa untuk memberi sokongan kepada orang. Kita juga perlu berdoa untuk orang mati kerana ia akan membantu jiwa-jiwa untuk mencapai syurga yang dijanjikan oleh Tuhan. Slide seterusnya adalah mengenai mesej Prapaskah 2022 yang disampaikan oleh Bapa Suci Franciscus. Tema yang dilafazkan atau diumumkan oleh beliau ialah janganlah kita jemu. Janganlah kita jemu untuk melakukan kebaikan. Janganlah kita jemu untuk berdoa. Janganlah jemu untuk mengikis segala kejahatan dari hidup kita, dan janganlah jemu untuk membuat kerja amal kepada jiran-jiran kita. Ilham beliau adalah berdasarkan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang berkata, janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada waktunya kita akan menuai tuaian kita jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, sementara kita mempunyai kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tuhan sebenarnya telah menyemai benih kebaikan apabila alam semesta ini dicipta, tetapi benih kebaikan itu terbantut akibat perbuatan dosa manusia. Ia meliputi ketamakan, kebanggaan diri dan keinginan untuk mengambil, memiliki dan mengumpul bagi kepentingan diri sendiri. Tapi dalam musim Prapaskah, kita diseru untuk menyemai benih kebaikan dan berkongsi kebaikan ini dengan orang lain agar kita dapat mencari kebenaran dan keindahan hidup ini. Buah pertama kebaikan yang kita semai dapat kita lihat dalam kehidupan seharian kita, walaupun ia hanya kebaikan kecil saja. Contohnya, memberikan senyuman atau mengucapkan ayat-ayat yang baik, memberikan kata-kata perangsang. Apabila kita menyemai untuk faedah orang lain,
kita dapat merasai cinta kasih Tuhan sendiri. Tidak kira betapa kecilnya kebaikan kita, sebab ia memang akan dihargai Tuhan sebagai satu perbuatan yang murni. Janganlah kita jemu melakukan kebaikan. Sememangnya kita boleh jadi kecewa akibat kegagalan, bimbang kerana cabaran dan ketidakpastian yang timbul, dan juga keputusasaan kerana kemiskinan sumber kita yang menjadikan kita tergoda untuk mementingkan diri sendiri dan bersikap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Tetapi dalam musim Prapaskah ini, kita harus meletakkan iman dan harapan kita kepada Tuhan, kepada Kristus yang telah bangkit, dan membuat kita supaya tidak jemu untuk melakukan kebaikan. Janganlah kita jemu untuk berdoa sebab kita perlukan Tuhan dalam hidup ini. Iman tidak beri jaminan bahawa kita bebas dari beban dan kesusahan hidup, tetapi ia membolehkan kita menghadapinya dalam kesatuan dengan Tuhan dan Kristus. Janganlah kita jemu mengikis segala kejahatan dari hidup kita, melawan hawa nafsu, kelemahan yang mendorong kepada sikap mementingkan diri sendiri, dan segala godaan dunia yang memikat kita untuk melakukan dosa. Janganlah kita jemu buat kerja amal kepada jiran-jiran kita dengan perasaan gembira. Musim Prapaskah adalah masa yang sesuai untuk mendekati mereka yang memerlukan, orang yang boleh berikan telinga, membantu mereka yang memerlukan bantuan kita, bersimpati dan bertutur dengan perkataan yang baik, melawat mereka yang sunyi, meluangkan masa untuk mengasihi orang miskin dan yang lebih memerlukan, mereka yang telah dilupakan, dianiayai, dan ditindas, dan didiskriminasi, dan terpinggir. Dalam slide ini, kita diberitahu bahawa jika kita tidak berputus asa, kita akan menuai hasil kita pada waktunya. Kita diberitahu bahawa tanah itu perlu disediakan dengan berpuasa, disiram dengan doa, dan diperkaya dengan sedekah. Di sini kita dapat melihat 3 rukun dalam musim Prapaskah: puasa, doa, dan sedekah. Jadi apakah tanah itu? Tanah itu sebenarnya merujuk kepada musim Prapaskah. Dalam surat Yakobus atau Saint James, beliau menulis bahawa iman tanpa perbuatan adalah mati. Faith without work is dead. Yesus telah memberi kita ganjaran hidup yang abadi. Namun, iman dan perbuatan amal membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kita tahu bahawa Yesus membawa kemuliaan kepada Allah Bapanya melalui perbuatannya, iaitu bersedia mati di atas kayu salib bagi penyelamatan manusia. Sebelum saya mempelawa saudara-saudari sekalian untuk satu soalan renungan, saya ingin bercerita mengenai satu keadaan atau peristiwa yang biasa berlaku di kebanyakan gereja bila kita menyambut pesta atau perayaan penting. Masa kita diberi peluang untuk membawa kayu salib Yesus dari satu stesen ke stesen yang lain, banyak orang mahu mengambil bahagian. Masing-masing dengan rela hati ingin mengambil kayu salib Yesus. Masa kita merayakan pesta Bonda Perawan Maria dalam prosession beramai-ramai di luar gereja, banyak orang mahu memikul patung Bonda Maria di atas bahu mereka. Masing-masing tidak mahu melepaskan peluang itu. Bahkan ada yang gembira kalau mereka diberikan peluang kedua. Baguslah begitu, tapi lebih bagus jika kita boleh memikul salib orang lain yang lebih memerlukan perhatian kita. Sebagaimana Simon menolong Yesus
yang berada dalam kesakitan apabila mengambil salibnya ke Bukit Golgota. Sebagai orang Kristian, kita dipelawak untuk berkongsi bukan saja kewangan, harta benda atau sumber-sumber kita yang telah diberkati Tuhan, tetapi juga masa, tenaga, bakat kita, serta membuat kebaikan kepada jiran-jiran kita yang merupakan saudara dan saudari kepada Yesus. Oleh demikian, saya ingin memberikan anda satu soalan renungan. Ini dia soalannya. Apakah yang anda ingin lakukan dalam musim Prapaskah ini untuk menjadikannya lebih bermakna untuk anda, keluarga, dan jiran-jiran anda? Ambillah sedikit masa untuk memikirkan soalan ini. Bagaimana anda mahukan Prapaskah pada tahun ini menjadi lebih bermakna? Bukan saja setakat untuk diri anda sendiri, tetapi keluarga dan jiran-jiran anda. Tahukah bahawa jiran-jiran itu merupakan saudara dan saudari Yesus? Sebelum saya menutup sesi ini, kita akan mainkan satu lagu, yaitu Di Bukit Golgota. Lagu tersebut salib Tuhanku dan dosa dunia ditanggung olehnya, tercurah darahnya bagimu, bagiku. Kasihnya yang besar terus menghujat, mencercah, tetapi dosanya dilupakan segera. Ucapan terdengar, Bapa ampunilah, Bapa Oke, kita akan buat doa salam Maria ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Salam damai kepada anda semua. Salam damai, Semoga brother. kita dapat berjumpa pada masa kelak nanti. Terima kasih, brother.